bersatu padu dan memastikan ketuanan Islam Melayu itu diteruskan di bumi Malaysia. Tuan-tuan, kita ada pengalaman yang sangat berharga. 22 bulan diperintah oleh pihak yang pada zahirnya tidak menguasai 2/3, tetapi dengan sebab dominannya kerusi yang diwakili oleh kaum tertentu menyebabkan kita dah rasa dah tempias dan juga keistimewaan yang nak dihakis. Jadi pengalaman dan kesempatan kita berada di bawah kita tak satu gabungan pemerintahan yang tidak seimbang dengan penduduk Malaysia ni, jadi pengalaman dan juga ilmu yang berharga pada kita untuk kita buat keputusan dan kita bina sikap untuk kita hadapi PRU yang ke-15. Tuan-tuan dan puan, saya tak mau nak panjang bicara. Dengan itu saya menjemput penceramah kita yang pertama, Al-Fadhil yang berhormat Ustaz Hanif bin Ghazali, Timbalan yang di-Ketua PAS Kawasan Merbuk, merangkap Adun Tenggawai untuk menyampaikan ceramah. Dengan segala hormatnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati Fadil Pengurusi Majlis, yang hormati Fadil Ustaz Dr. Ahmad Faradin bin Syekh Fakhr Razi selaku Timbalan Pusdian PAS Negeri Kedah, yang hormati Fadil Ustaz Abu Hassan Ahli Jawatan Kuasa PAS Kawasan Merbuk, Staf Kepimpinan PAS Kawasan, Dewan-Dewan, khususnya Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Saya ambil hak pertama pasal saya sampai awal malam ni, dan saya nak cakap sekejap saja untuk berkongsi kepada penduduk di Kampung Hiliak ini maklumat supaya sama-sama kita ketahui dan kita boleh berkongsi dengan anak-anak kita, adik-beradik kita, supaya kita dapat membuat pilihan yang tepat dalam Pilihan yang ke-15 nanti, supaya tidak berlaku apa yang disebutkan oleh Tuan Pengurusi tadi. Pengalaman berharga 22 bulan di bawah kepimpinan PH suatu ketika dulu, supaya kita tidak akan mengulanginya, kerana dia akan memberi kesan buruk terutamanya untuk kehidupan beragama di negara ini. Saya ingin untuk kita membandingkan dalam tempoh 2 tahun PH berkuasa di Kedah. 24 bulan mereka berkuasa di Kedah. Daripada bulan Mei 2018 hinggalah bulan Mei 2020. 24 bulan. 2 tahun cukup. Dengan 2 tahun juga kita memerintah kerajaan Perikatan Nasional ini yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Sanusi mewakili daripada pihak PAS. Kerajaan Kedah hari ini bukan kerajaan PAS, tapi kerajaan bersama, gabungan parti-parti yang terdapat di dalam tu bukan sekadar PAS, tapi juga ada UMNO, ada Bersatu di dalamnya. Kerajaan ini kerajaan yang perlu untuk dipertahankan. Kita telah membuktikan bahawa dengan muafakat kerjasama ini, kita boleh untuk mentadbir negeri dengan baik. Dan kenapa di peringkat pusat, di peringkat persekutuan, kita tak boleh berpakat
dan mentadbir seperti mana yang kita boleh lihat pada hari ini juga. Muslimin, muslimat mati sekalian, 2 tahun apa yang PH buat di Kedah, dengan 2 tahun juga tempoh pemerintahan kita dah ni, walaupun 2 tahun lebih sikit. Tapi saya nak bandingkan supaya kita boleh dapat keputusan, boleh tahu perbezaan antara apa yang dilakukan oleh pihak Pakatan Harapan dalam tempoh 2 tahun mereka memerintah Kedah, dengan 2 tahun juga kita sedang memerintah Kedah sekarang ini. Antara perkara yang membezakan kita dengan mereka ialah bagaimana tindakan yang dibuat oleh kerajaan di bawah kepimpinan Menteri Besar sekarang ini membuat tindakan-tindakan yang laju dan pantas. Antaranya ialah bagaimana Menteri Besar dan juga kerajaan sekarang menangani masalah isu hutang yang ditanggung oleh pihak kerajaan. Kerajaan negeri ada hutang 2.3 bilion. 2.3 bilion ringgit. Daripada 2.3 bilion ringgit itu, 1.9 bilion adalah daripada hutang ayat. Yang hutang ni tak dikurangkan. Tak dikurangkan. Patut bila jadi kerajaan, siapa-siapa pun dia perlu berusaha untuk bayar hutang. Tapi kerajaan-kerajaan sebelum ni, mereka hanya pandai buat hutang. Dan kita waktu kita pegang negeri Kedah pada 2008 hingga 2013, kerja kita pun duk bayar hutang yang apa yang dibuat oleh pihak lain sebelum itu. Jadi, bagaimana hutang yang ditanggung oleh kerajaan? Satunya 1.9 bilion hutang ayat. Tuan-tuan, daripada 1.9 bilion ini, sepatutnya tak sampai 100 hutang ayat negeri Kedah. Pasal hutang dengan Kerajaan Persekutuan ini, patut sebahagiannya jadi geran, tak patut dibayar, tak perlu dibayar pun oleh pihak kerajaan negeri. Tapi kerajaan negeri yang dipimpin oleh pihak sebelum ini tak berusaha pun untuk minta supaya hutang itu dikurangkan. Kerana apa? Kerana sebelum ni mereka lebih suka buat pinjaman daripada nak ambil tawaran yang dikemukakan oleh kerajaan pusat, iaitu bagi geran. Pasal apa kerajaan dulu tak mau ambil geran? Mereka tak mau ambil pasal kalau ambil geran, kerajaan pusat yang tentukan projek ayat siapa yang buat. Kontraktor ditentukan oleh kerajaan pusat. Negeri tak ada dapat guna apa-apa lah, tuan-tuan. Kalau ambil pinjaman, tadi hak geran tadi tak perlu bayar. Cuma kerajaan negeri tak boleh tentu siapa kontraktornya. Tak boleh bagi kat siapa mereka nak bagi. Tapi kalau ambil pinjaman, walaupun kena bayar, susah nak bayar. Tapi kerajaan negeri boleh tentu siapa yang boleh jadi kontraktor. Boleh tentu nak bagi kat siapa-siapa. Nak bagi kat kawan ke, nak bagi kat adik-beradik ke. Tuan-tuan, tu bezanya. Jadi, bila kita ambil alih kerajaan pada 17 Mei 2020, Menteri Besar kita dan kerajaan ni telah memohon kepada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Pusat, daripada 1.9 bilion itu dikurangkan dengan atas nama geran. Alhamdulillah, pada bulan Mac 2021 tahun lepas, yang berhormat Datuk Seri Tuan Bain Tuan Man selaku Menteri Alam Sekitar dan Ayat, mai ke Kedah mengumumkan bahawa 699 juta telah dihapus kira daripada hutang ayat 1.9 bilion itu. Dan bagaimana Yang Amat Berhormat Menteri Besar juga mengumumkan selepas itu bahawa Kerajaan Kedah sekarang berusaha untuk menghapus kira 430 juta lagi daripada baki hutang ayat itu daripada Kerajaan Persekutuan. Dan kalaulah 430 juta ni pun berjaya dihapuskan, bermakna lebih daripada 1 bilion hutang ayat Kedah dapat dihapus kira daripada senarai hutang yang ditanggung oleh Kerajaan Negeri Kedah, tuan-tuan. Muslimin, muslimat mati sekalian, hutang Kedah juga, tuan-tuan, kita tahu bila kita ambil alih, antara benda yang meletup ialah tengok-tengok bola, tuan-tuan. Kelab bola Kedah ni, KFA ni ada hutang 16 juta. Dulu mereka tak bayar gaji pemain 3 bulan tertanggung. Mereka tak bayar KKS, KSDN, KWSP dan sebagainya. Yang menyebabkan kalau tak terus bayar, pemain ataupun kelab pasukan Kedah ni tak boleh main bola. Tuan-tuan, 16 juta mereka boleh buat dia. Tiba-tiba HDN main, tiba-tiba tuan-tuan pemain-pemain kata ni 3 bulan dah tak bayar.
Menteri Besar kata dia akan berusaha bayar hutang walaupun yang dibuat ni oleh pihak lain, oleh kerajaan sebelum ini, dan dia tak akan guna walaupun 1 sen daripada duit kerajaan. Dia cari daripada duit lain dan bayar tuan-tuan hutang yang dibuat oleh kerajaan sebelum ni. Ketika Menteri Besar Umum 10 juta telah pun dibayar. Tuan-tuan tengok main lain hutang lain, ada lagi hutang. HDN tuntut kat kerajaan Kedah, ada hutang ada lagi ni. Pasal apa? Menteri Besar tanya pasal apa yang belah ni baru nak main minta ni. Dulu kami minta kat kerajaan sebelum ni, mereka tak layan. Payah kira dengan mereka. Oh, kami dengan kami mudah. Tuan-tuan, nak bagi lagi kerajaan kat mereka macam tu. Jangan, tuan-tuan. Kita akan tertanggung sama. Muslimin, muslimat, mati sekalian. Kedah ni, kita selama ni, tuan-tuan, ada bagi ayat hak konsesi ayat kepada syarikat swasta. Dulu daripada loji rawatan ayat ada 2 loji yang diberikan hak swasta kepada 2 syarikat, iaitu di Pelubang syarikat Ayat Indah Utara AIW dan juga di Langkawi syarikat Taliwok. Tuan-tuan, bagaimana waktu kita jadi pembangkang dulu, kita duk desak kerajaan PH dalam sidang DUN, jangan sambung konsesi ayat 2 syarikat ni. Konsesi ayat 2 syarikat ni akan berakhir pada bulan Oktober tahun 2020. Tiba-tiba Allah takdirkan kita ambil alih kerajaan negeri pada bulan Mei. Dan bagaimana kita telah pun mengumumkan bahawa kita tidak akan menyambung konsesi 2 syarikat tersebut. Tak sambung. Tuan-tuan, saya nak bagi contoh bagaimana ayat syarikat yang mengendalikan ayat di Langkawi. Syarikat itu nama Taliwok. Taliwok ni, dia mengendalikan ayat di Langkawi dengan kerajaan negeri kena bayar kepada dia setahun 39 juta. Kena bayar kepada syarikat Taliwok 39 juta. Sedangkan kutipan ayat di Langkawi hanyalah 14 juta saja. Untungkan rugi. Kerajaan negeri tanggung rugi. Dan kena tambah lagi 25 juta setahun kepada syarikat itu kerana membantu proses ayat untuk keperluan Langkawi. Muslimin muslimat, bila 1 November 2020 mulai kerajaan negeri ambil alih konsesi ayat ni, ambil alih tak sambung konsesi ayat ni kepada syarikat Taliwok di Langkawi dan AIU di Pelubang. Tuan-tuan, sadar mana kutip untung daripada bulan pertama mengendalikan sendiri loji ayat tersebut, tuan-tuan. Muslimin muslimat mati sekalian, ni antara tindakan yang kita buat membezakan kita dengan mereka. Antara yang kita buat juga ialah bagaimana kerajaan kita hari ini, kita telah mengumumkan bahawa rakyat Kedah boleh minta tanah. Siapa-siapa pakcik-makcik yang hadir pada malam ni, ada adik-beradik yang buat rumah, Tok Wan ataupun ayah buat rumah, tapi tanah atas tanah kerajaan. Dulu duk bayar betul, tiba-tiba tak boleh bayar. Lah ni Menteri Besar Umum berapa bulan yang lepas bahawa rakyat Kedah diberi peluang untuk minta, untuk mohon tanah. Cuma jangan syarat, jangan minta tanah jabatan hutan dengan bukan, dan juga bukan tanah JPS. Hak lain boleh minta. Minta untuk tapak rumah ataupun minta tanah untuk pertanian. 3 kawasan di DUN Ternawai ini dibekukan permohonan, tak boleh diminta. Pasal apa? DO Kuala Muda bagi tahu saya, bila saya tanya pasal apa beku permohonan 3 kawasan ni, rupa-rupa ada sindiket ni pergi jual tanah ke orang. Mereka pergi jual murah-murah. Konon-konon dah kerajaan negeri nak bagi. Siapa yang nak beli tanah lot hak mereka nak jual ni, tuan-tuan, orang hak beli pun pergi minta hak tanah tu kat jabat tanah di Sungai Petani. Tanah tu lah ni ada orang buat kebun dah, ada yang buat rumah, mereka pun minta juga. Tiba-tiba bertembung di pejabat daerah. 3 kawasan tu, pertama Bukit Inah depan UiTM. Depan Bukit Inah UiTM ni, orang buat dusun, orang buat rumah, banyaklah di bukit tu. Yang kedua Kampung Payasuri, juga dekat Semelik, dan Bukit Ayak Nasi. 3 ni dibekukan buat sementara waktu. Dulu ni kita dengar orang merungut payahnya urusan bak tanah.
payahnya nak mohon tanah. Orang lain kita dengar mudah je dapat. Kita Melayu payah. Menteri Besar kita bagi tahu, bila dia jadi Menteri Besar, dia cek tengok. Lah rupa-rupanya permohonan tanah yang mesyuarat dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar sebelum ni, tuan-tuan, setahun sekali. Setahun sekali. Lepas tu, borang hilang macam-macam dia. Menteri Besar dah mengumumkan bahawa mesyuarat berkaitan dengan tanah mulai sekarang dibuat setiap bulan yang dipengusikan oleh dia. Setiap bulan. Dulu setahun sekali. Beza teramat sangat, tuan-tuan. Ini tanda keprihatinan. Tuan-tuan, kalau ada tanah yang nak diminta, pilih berurusan di pejabat tanah. Bagaimana Menteri Besar juga mensyaratkan pegawai tanah di setiap daerah mesti memproses permohonan tanah sebulan paling kurang 10 permohonan daripada orang ramai. Tuan-tuan tengok bagaimana Menteri Besar dibagi geran tanah di perkampungan Fekra, di Kampung Kok Langkawi. 2 bulan lepas, tuan-tuan. Ada seorang pakcik minta izin nak peluk. Teriak dia bila dia peluk Yang Amat Menteri Besar. Dia kata penukar ataupun penduduk terawal di Kampung Fekra tu 17 orang. Termasuk dia. Daripada 17 tu, 16 dah mati dah. Tinggal anak cucu. Yang tinggal lagi, dia tak mati lagi, dia seorang saja. Dia seorang saja hari itu yang boleh terima dan tengok geran dengan apa yang ditunggu selama 40 tahun. Orang lain, anak atau cucu yang ambil. Mereka boleh mati dah. Dia masih hidup. Tunggu 40 tahun baru dapat geran tanah. Tuan-tuan, tak sebab macam mana Menteri Besar kita mengumumkan selepas itu. Semua tanah Kedah, perkampungan Kedah yang ada di Kedah itu tanah kerajaan negeri. Tuan-tuan boleh pergi tanya kampung Kedah dekat dengan kita lepas daripada Simpang 3 tu, ataupun di kampung Cik Bema. Orang yang duduk di perkampungan Kedah, tak mana pun dalam Kedah ni, pergi tanya, adakah semua yang duduk di perkampungan Kedah tu dapat geran tanah? Geran tanah rumah mereka? Tak, berapa orang je. Pasal apa tak dapat semua? Jadi bahan, tuan-tuan, untuk ahli politik mengugut wujud ketika pada PRU. Dekat pilihan raya, kalau nak geran, undi pangkah kami. Mai habis pilihan raya, tak bagi juga. Betul, mai sampai pilihan lain, abang pula nak dapat geran. Jangan undi orang lain. Undi saya. Tuan-tuan, undi saya kawan tu lah, bukan saya ada mai. Tuan-tuan, so memang tak bagi. Kesian ke orang kampung. Mai Menteri Besar Kedah kita lah ni, dia kata dia arahkan semua hak duduk di perkampungan Kedah diberikan geran hak milik kepada mereka. Nak cari kerajaan macam mana lagi, tuan-tuan? Nak tukar tak? Saya nak tanya orang kampung Hilyak ni. Nak tukar ke tak? Jangan bela macam tu. Muslimin muslimat mati sekalian. Kerajaan yang ada hari ini, alhamdulillah yang terbaik. Alhamdulillah kerajaan ni bagaimana yang diumumkan. Kita ada rizab 600 juta. 600 juta orang kata kat kita dah dalam 600 juta. Betul dah ni. Ada orang kawan-kawan kita dah juga kata mana abang mai tunjuk tengok bukti. Saya kalau cara peribadi saya dengar sendiri daripada pegawai kewangan negeri. Yang Ahmad Datuk Pegawai Kerajaan Negeri. Pegawai kewangan negeri yang kata tak pernah sejarah ada duit dalam kerajaan, duit simpanan kerajaan negeri ni sampai banyak sampai teratur. Waktu Ustaz Izan, tuan-tuan, tinggalkan kerajaan negeri 2013, duit yang ditinggalkan 320 juta. Besar ni. Sebelum tu mana pernah sampai teratur. Tapi bila Menteri Besar lepas Ustaz Izan naik, belanja sampai tinggal 40 juta. 40 juta ni, nak buat belanja macam mana untuk semua negeri Kedah ni? Pasal bayar gaji kaki tangan kerajaan negeri sebulan 23 juta. Kalau 40 juta, baki tinggal berapa, tuan-tuan? Mana nak bayar gaji bulan depan tak cukup. Kena hutang dengan kerajaan pusat. Hutang tu kita nak bayar. Lah ni. 600 juta orang tak percaya. Kalau 600 juta orang kata lah, kalau 600 juta selesailah masalah ayat yang dihadapi lah ni. Saya nak sebut kat tuan-tuan, pakcik-pakcik, masalah ayat negeri mana pun kerajaan pusat yang kena bagi. Dan kalau nak tukar bagi elok lah ayat ni, kena tukar paip antaranya. Nak tukar paip di Kedah ni, paip yang melengkap, paip sadah duduk tanah. Walaupun kita tak nampak, paip ayat dalam bumi Kedah ni melengkap 13,000 km. Dia.
13,000 kilometer lebih. Di Kelantan 8,136 kilometer. Kita 13,000 kilometer. Nak tukar pipe ni bagi ayat elok, tak bagi bocor kot jalan, tak terhasil ayat NRW. Tuan-tuan, kos dianggarkan 1 bilion ringgit diperlukan untuk tukar pipe-pipe lama ni. Tambah kita pun merobok ni. Pipe lama pakai graviti. Graviti maksudnya ayat bukit turun pi macam tu, deras. Bila ayat kalau zaman dah ni pakai pressure tekanan. Kalau pakai pressure pipe hak adun merobok ni, dia tembok habis kot jalan, tuan-tuan. Pipe lama nak tukar pipe lama satu kedah kena duit ada 1 bilion ringgit. Kerana negeri tak mampu. Orang kata kalau awak tu dah kata 600 juta, hang benar lah. Kalau ada adik-beradik, ada anak kerja dengan kajian negeri, mereka abang kata tak apalah, kajian tak ada bayar gaji mereka 2-3 tahun, tak apa. Mudah. Kan? Kalau kerja dengan kajian negeri, pakat abang kata tak ada bayar gaji 2-3 tahun. Gunalah duit hak patut bayar gaji kat kami, tukar baik. Senang. Tapi boleh tak? Tak mau lah tuan-tuan, sama kajian negeri merapak lah jawabnya. Muslimin, muslimat, duit tu untuk keperluan rakyat juga. Lebih-lebih lagi lah ni cuaca tak tahuan. 600 juta ni main kok mana? Lain daripada hasil pelaburan, kita berjaya kutip hutang. Saya sering sebut, dekat dengan kita ni ada perwajah. Perwajah tanah tu luas tapi tak bayar cukai cukai tanah ni lama mana dah, tuan-tuan. Kita pun kampung ni ada bendang sekarang lah. Pergi bayar takut kena rampai macam-macam lah. Ada dusun sikit pergi bayar takut lagi saman dan sebagainya. Depa hak kaya-kaya ada tanah tu dia punya luas. Depa ada duit, depa tak beri, tak bayar pun tukai tanah. Bila Menteri Besar kita naik, dia cek tengok, tak bayar. Hantar surat bagi amaran tak bayar dalam tempoh dia tetapkan tanah di perwajah tu akan dirampas. Dia main merapak bayar. Macam tu tanah-tanah di Langkawi. Awak pasal apa dulu, kajian dulu tak kutip? Tak tahu mereka tak rasa kesusahan kita di bawah ni, orang rakyat biasa ni tak rasa susah. Pasal apa? Mereka kawan dengan orang kaya. Mereka tak peduli, tak rasa kesusahan kita. Tuan-tuan, patutnya tu jadi hasil negeri untuk rakyat dia mati. Alhamdulillah tuan-tuan, duit 600 juta tu persiapan untuk kita hadapi. Macamlah Menteri Besar kata kita ni kena belanja duit kajian negeri ni. Macam Nabi Yusuf takbir Mesir dulu. Nabi Yusuf 7 tahun dia suruh tanam sungguh dan hasil tu tak makan semua. Pasal apa? Untuk hadapi 7 tahun kemarau panjang. Kita dah dapat 200 juta, kita nak perhabis tu main nanti susah, nak gagal tak mana? Tuan-tuan, kena bijak. Tuan-tuan, dalam mengurus kewangan dan ni amanah daripada rakyat. Muslimin, muslimat, mati sekalian. Dan kajian negeri juga antaranya. Kajian negeri buat kafalah. Kalau siapa yang pernah dapat sumbangan daripada pusat khidmat Wakil bin Tangawai, saya akan cerita antaranya berkaitan dengan wang khairat kematian ataupun kafalah. Mungkin tuan-tuan muslimin muslimat ingat waktu kita pegang Kedah 2008 sampai 2013 waktu Ustaz Aizan ada diperkenalkan wang khairat kematian. Bila berlaku kematian dalam keluarga kita akan dapat RM500. Waris akan dapat RM500. Lepas bila Ustaz Izan tak jadi Menteri Besar dah daripada 2013, wang khairat ni dikekalkan oleh kerajaan selepas itu. Tapi kurang separuh, tinggal RM250. Bila PH ambil alih Kedah 2018, mereka penek jadi RM300, penek RM50. Tapi mereka buat syarat pula. 300 itu syarat dia mati dalam satu dun setahun 80 orang saja. Lebih daripada 80 orang tak boleh dapat lebih tu. Mereka bincang kira dengan malaikat maut macam mana saya tak tahu. Lepas tu kita tak dengar daripada siapa dapat. 80 orang yang dibenarkan mati setahun. Tuan-tuan, bila kita ambil alih kerajaan pada 17 Mei 2020, kita teruskan wang kafalah ni, khairat kematian ni. Tapi kita buang syarat 80 orang setahun mati dalam satu dun. Kita kena kekalkan 300 pasal kita ambil kerana tengah jalan. Tapi mulai bulan 1 itu ni, bulan 1 2022, wang kafalah ni dinaikkan daripada RM300 menjadi RM500. Tuan-tuan, bila mati,
tuan-tuan kena stik surat sijil kematian, lepas tu kena IC si mati, tulis nombor telefon waris yang akan terima duit tu. Bila kajian negeri bagi duit kepada pusat khidmat untuk serah kepada waris, kami akan telefon waris untuk ambil. Kita buat majlis, biasanya serah duit 500 untuk satu kematian itu. Muslimin, muslimat mati sekalian, saya berkongsi ni untuk memperlihatkan perbezaan antara kita tempoh 2 tahun apa yang kita buat dengan 2 tahun mereka memerintah. Dan tempoh yang kita ada adalah terlalu singkat, tapi berbagai kemajuan dapat kita lakukan. Dan kita harap moga-moga kajian Kedah ini akan diteruskan pentadbirannya. Rakyat dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan lagi kepada kerajaan yang ada pada hari ini. Dan Alhamdulillah kita dapat melihat berbagai pencapaian berlaku dengan jumlah perbulan yang besar. Orang pakat mai ke Kedah pasal kita terus tak ada urusan bawah meja, semua atas meja. Dan kita buat satu sistem yang tak ada negeri lain. Sampai Perdana Menteri puji kita, sampai Ketua Setiausaha Negara mai bulan lepas puji kita dan minta negeri-negeri lain pakat tirulah Kedah. Tiru tang mana? Tiru tang satu sistem yang disebut dengan E10, E10. Apa E10? Iaitu permit pembinaan Epres. Bila pelabur mai tuan-tuan nak buat kilang, daripada bina kilang sampailah siap kilang. Dan produk pertama dia keluar dan sampai ke tangan pelanggan dia yang pertama hanya ambil 10 bulan. Ini rekod, negeri lain tak pernah ada buat tuan-tuan. Tapi Kedah dah buat dan ini terbukti pada tahun lepas tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi pelabur, mereka tak mau buang masa, tak mau buang kos banyak, mereka main ke Kedah. Pasal apa? Pasal 10 bulan. Kilang boleh siap, produk pertama boleh keluar. Mereka pakat apa main Kedah. Harap kemakmuran ini dapat dinikmati bersama rakyat Kedah. Dan kita perlu gunakan peluang dalam Piala ke-15 nanti. Dan kena habaq ke anak-anak kita. Lebih-lebih lagi yang 18 ke atas yang baru boleh mengundi secara automatik. Kadang-kadang dan mungkin mereka tak faham lagi pasal terlalu muda. Kena habaq kat mereka. Kena habaq dan kena habaq. Kena tunjuk patut untuk undi dan sokong siapa dan PM15. Dan kita tak mau tuan-tuan PH berkuasa balik dalam kerajaan dan kerajaan pusat nanti pasal tak mau cari naik. Kalau siapa pegang kerajaan pusat ke depan, mereka lah yang akan pecah sempadan parlimen baru. Kalau bagi KPH terutama DAP, tentulah dia akan pecah kawasan-kawasan DAP, parlimen-parlimen DAP yang mereka menang besar, majoriti besar. Jadi 3-4 parlimen baru, tuan-tuan rujuk suara Islam dan parlimen. Dulu Dr. Mahathir buat kat kita di Kedah, di Kelantan dan Terengganu. Kedah hak luas ni ada 15 kursi je tuan-tuan. Di Kelantan ada 14 kursi je parlimen. Di Terengganu ada 9 kursi je. Dia tak tambah pasal nak sekat pengarupan. Tengok apa jadi. Tuan-tuan, negeri lain dia tambah kursi. Tuan-tuan, kita tak mau jadi tu. Tapi kalau tak mau jadi macam tu, jangan biar PH berkuasa kerana bahaya terhadap masa depan agama kita tuan-tuan. Bila mereka boleh buat pecah sempadan parlimen dan kawasan tu, kalau mereka pecah hanya di kawasan mereka, tambah parlimen, tambah di kawasan yang penduduknya ramai dengan orang bukan Islam, nah kita tuan-tuan, anak-anak cucu kita nanti akan merasai akibatnya. Jangan kita tersilap pilih. Dan moga-moga sahabat-sahabat kita daripada UMNO, daripada Bersatu dan parti lain yang satu agama, satu bangsa dengan kita, bersama-sama untuk menghadapi PH dan pihak yang akan datang, untuk menghalang daripada perkara-perkara yang tak sepatutnya. 22 bulan mereka nak samakan agama Islam dengan agama lain. Mereka usaha untuk bagi berbagai baik kemudahan kepada bangsa selain daripada Melayu dulu. Mereka kurangkan apa yang menjadi milik kita dalam tempoh 22 bulan dulu. Kita tak mau berulang benda tu. Kalau mereka dapat balik tuan-tuan, nah kita tak boleh nak gambar. Tentulah mereka akan buat lebih dahsyat lagi, terutamanya DAP. Semin-semak sekadar itu yang dapat saya kongsikan. Moga-moga bermanfaat dan mohon untuk sama-sama disembang, dibicarakan, dicerita kepada adik kerabat kita, adik-beradik kita,
sahabat handai kita di kedai kopi ke, dalam WhatsApp ke mana ke, supaya pakat-pakat tahu maklumat ni dan boleh buat keputusan dengan tepat dalam PIU yang ke-15 nanti. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Yang Berhormat Ustaz Hanif bin Ghazali atas ceramah yang telah beliau sampaikan. Sebelum itu, majlis mengalu-alukan kehadiran penceramah kita yang berbahagia Dr. Ahmad Fakhruddin bin Fakhrul Razi, Timbalan Pesuruh Jaya PAS Kedah, dan juga Ustaz Abdul Zakir Hasan Bahari, EJK PAS Kawasan Baru. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang Ustaz Hanif sebut tadi, pencapaian dan rekod negeri Kedah yang diperintah oleh PAS, yakni Gabungan Perikatan Nasional, PAS, UMNO dan juga Parti Bersatu. Tuan-tuan, banyak lagi yang kita boleh dengar dan kita boleh cari, tapi itu sebahagian yang besar lah. Kalau tuan-tuan Ustaz Hanif sebut tadi, bab tanah 40 tahun tak selesai, tak dapat grant, tapi dengan kita perintah ni 2 tahun saja boleh settle. Ini kan pencapaian yang besar, tuan-tuan. Sebab benda ni benda yang besar, kita kena ambil perhatian. Sebab bila nak menjelang pilihan raya ni akan ada janji-janji yang akan ditaburkan. Kita jangan lupa, dulu PRU 14 janji yang begitu dahsyatlah ditaburkan. Akibatnya orang bagi undi pada PH. Bila menang, janji tu dia kono macam-macam supaya dia tak tunai janji dan juga manifesto dia. Dan dengar ceritanya kemarin main juga orang besar PKR di Sungai Tani. Apa yang dia janji pula tu kita tak tahu lah. Kalau kita sini boleh tanya Yasin dah. Sebab tengok Yasin pergi jumpa ambil gambar. Tapi yang pasti, janji-janji yang tak menasabah ni, kita tak boleh percaya lah. Sebab yang lepas tu, di U-turn banyak. U-turn banyak zaman dulu. Jadi tuan-tuan, seterusnya saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Abu Zakir Hasan Bahari, EJK PAS Kawasan Baru, untuk menyampaikan ceramah. Dengan segala hormatnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa amma ba'du. Yang dihormati saudara pengurusi majlis yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Dr. Fakhruddin bin Fakhrul Razi, Timbalan Pesuruh Jaya PAS Kedah, Yang Berhormat Ustaz Hanif bin Ghazali Adun Tanjung Dawai, tuan rumah, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Hari ini saya agak letih sikit hari ni sebab banyak kenduri. Datang tadi baru habis kenduri, 4 kenduri. 4 kenduri saya pergi semua. Saya pergi semua makan, dan semua saya makan. Jadi itu saya ni makan tak tolak lalu. Alhamdulillah lah, sihat. Sihat kalau tak picit. Kalau picit tak tahu lah macam mana. Saya falsafah makan saya dah ada falsafah makan. Biar putih orang perut jangan putih kawan. Jadi mana pun orang ajak pergi makan, saya makan. Balik, kemudian balik rumah tadi, anak-anak duk ajak pergi jalan dah. Lama tak buat pergi jalan. Bawa pergi jalan, main makan mi udang 5 obok tadi, balik jam. Ini jalan 5 obok, jam. Orang makan dan balik kampung. Apa-apa, alhamdulillah, kita dalam fatrah
tempoh menunggu bila akan berlaku pilihan raya. Tok Nujum dia kata kalau hujan tu kerak, mana kata pilihan raya dekat dah. Wallahualam, kita mungkin tak tahulah. Tapi sampai hari ni tak dengar lagi. Noh. Yang di Pertuan Agong tak umum pun, yang bukan di Pertuan Agong umum berapa kali lah, saya pun tak tahu sewa. Pertuan Agong relax lah. Yang bukan di Pertuan Agong diumum setakat ni 2-3 kali lah. Tarikh dah tetap dah bila nak pilihan raya. Dan esok ni lepas nak mesyuarat khas. Berapa kali mesyuarat khas saya tak tahu lah. Biar pergi kat Kuala Lumpur tu. Cuma saya nak bawa kepada hadirin dan hadirat muslimin muslimat tentang perjuangan yang PAS bawa. PAS tak pernah lari daripada perjuangan yang asal. Sumber perjuangan PAS, Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas daripada dulu sampai hari ini. Ada kawan-kawan kita dulu ni hak lompat di belah sana, hak buat parti baru kata PAS lari daripada perjuangan. Kalau tuan-tuan jumpa orang yang macam ni, cuba tuan-tuan tanya secara jelas kepada mereka, tanya. Supaya mereka beritahu kita apa yang kita lari sebenarnya dari perjuangan Islam. Al-Quran itulah yang kita pakai dari dulu sampai hari ini. Hadis itulah yang kita pakai dulu sampai hari ini. Kita tidak pernah lari dari perjuangan. Yang lari dari perjuangan ialah mereka. Ya, sekian lama bersama dengan kita. Yang kita sebut sebagai Dewan Penyokong. Kalau kita ada Dewan, lupa saya pun. Himpunan, Dewan Himpunan Penyokong PAS kita ada. Tapi DAP pun ada juga. Dewan Himpunan Penyokong DAP, nama dia PAN. Lepas sokong mati-matian DAP. Walaupun jelas DAP menentang Islam. Yang petikai tentang hukum hudud sabar. DAP. Kita dalam sejarah PAS berpisah dengan Pakatan Rakyat dulu. Kalau tuan-tuan tengok sejarah, bagaimana ketika mana dalam Pakatan Rakyat pada mulanya DAP terima perjuangan PAS, perjuangan Islam ini mau oleh PAS. Maka tak mempertikaikan hukum hudud. Ketika mana mereka menang pilihan raya dengan majoriti yang agak besar, melebihi kita, mula mereka bersuara. Bahkan mereka mungkin amaran berpas supaya jangan sebut tentang hudud. Ini banyak orang ini. Karena mereka merasakan mereka cukup kuat untuk menghadapi kita PAS yang dulu sampai sekarang tetap memperjuangkan Islam. Ini saya nak tanya kawan kita yang dulu berkawan rapat dengan kita, di mana PAS lari dari perjuangan. PAS berpisah dengan DAP kerana mempertahankan prinsip perjuangan. Kita akan tetap selama-lamanya mengatakan bahawa kita akan menegakkan syariat Islam di bumi Malaysia ini khususnya sampailah hari kiamat. Kita tidak akan berganjak sama sekali. Mudah-mudahan kawan-kawan kita ni diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kembali semula bersama dengan kita, sama-sama berjuang untuk menegakkan agama Allah di muka bumi Malaysia ini. Karena perjuangan Islam ini bukan mudah. Kalau tanya orang lama dulu ni yang ada di kampung ni pun ditanya, Ustaz Azizan pernah cerita pada saya. Dia kata dulu ni Ustaz, dia kata nak bawa penceramah, nak mai ke Merabuk nak ceramah, kadang-kadang bawa naik motor, ambil dia mana-mana. Ustaz ambil ceramah dia keluar dekat, bawa mai Merabuk. Kadang-kadang bawa mai itu ada orang sekat tengah jalan. Hari ni Alhamdulillah saya ambil tak siapa bersekat tengah jalan, sekat juga tadi, sekat di meja hati, ajak dia makan. Dulu dahsyat. Allah SWT menyatakan, "Walau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk, walakin ba'unat 'alaihim asy-syuqqa." Sekiranya perjuangan Islam ini
dekat. Wasafan qasidan, perjalanan yang cukup ringkas, pendek. La taba'u, pasti ramai orang akan ikut kamu wahai Muhammad. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, walakin ba'unas, tetapi perjuangan Islam itu jauh. Kita berjuang sejak daripada sebelum merdeka lagi sampai hari ini. Barulah kita boleh menjadi sebahagian daripada kerajaan. Tahun 70-an sekali, lepas tu pula tendang, dan ni 2022 ni sekali. Dan bagi orang yang memperjuangkan Islam itu alaihi musyaqah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita rasa kita dah memperjuangkan Islam, kita rasa kita dah senang. Tidak. Bagi orang yang memperjuangkan Islam, menyokong dan mendukung perjuangan Islam, kata Allah Subhanahu wa taala alaihi musyaqah, pasti mereka akan menghadapi berbagai kesusahan. Pasti mereka akan menghadapi berbagai rintangan. Hari ini kita bangkit tidur, buka handset, tengok WhatsApp, tengok berita dan sebagainya. Apa fitnah yang tak dikenalkan kepada PAS. Bahkan isu lama ditimbulkan kembali. Maka dah serabut dah pening kepala macam mana nak lawan dengan PAS. Sebab PAS ni cukup berintegriti. Tidak ada pimpinan PAS yang sakau di rakyat, yang ambil rasuah. Tak ada. Bahkan Presiden PAS beberapa kali menyatakan bahawa SPRM boleh bila-bila masa sahaja boleh siasat negeri-negeri yang diperintah oleh PAS. 24 jam pintu dibuka. Karena apa? Karena keyakinan kita kepada perjuangan kita, insya-Allah pimpinan kita tidak akan ambil rasuah walaupun 1 sen. Tetapi mereka angkat semula isu rasuah, isu 90 juta, isu fitnah ini. Karena mereka sudah tidak ada modal dan tampas. Karena kita bersih, kita bangga pimpinan kita, sama ada wakil rakyat dulu atau parlimen ataupun yang jadi menteri besar dan sebagainya. Alhamdulillah sampai hari ini maka bersih, tidak ada kes rasuah. Bila tidak ada kes rasuah, mereka cuba menimbulkan persepsi negatif kepada masyarakat Malaysia. Ditimbulkan semula isu 90 juta. Untuk apa? Kalau bukan untuk memburuk-burukkan PAS di mata masyarakat Malaysia ini. Sedangkan tidak ada bukti. Islam mengajar apa? Nabi SAW bersabda, al-bayyinah 'alal mudda'i. Keterangan, bukti yang perlu ditunjukkan ialah oleh orang yang mendakwa. Anwar Ibrahim mendakwa PAS Amis RM 90 juta, dia kena tunjuk bukti. Di mana duit tersebut? Akaun siapa? Simpan di rumah siapa? Buah katil kan macam mana? Dalam gua kan? Dia kena tunjuk bukti. Tapi sampai hari ini SPRM di zaman PH pun mengatakan bahawa tidak ada RM 90 juta yang diberikan ataupun dibawa masuk dalam akaun pimpinan PAS. Tak ada. Ini hebat. PAS berintegriti, bersih daripada rasuah. Tapi mereka akan cuba dekat pilihan raya ni menimbulkan semula isu ini untuk menggambarkan PAS juga tak bersih sebagaimana mereka juga tak bersih. Ini yang mereka cuba lakukan dan laksanakan. Dan fitnah hanya mudah juga. Fitnah tidak perlu kepada bukti. Fitnah hanya perlu diulang dan terus diulang sampai bila-bila. Supaya masyarakat percaya kepada apa yang didakwa oleh mereka. Itu namanya fitnah.
Orang yang macam ni, orang yang tak kenal dosa pahala, mereka tak tahu syurga neraka. Janji boleh jadi Perdana Menteri. Dia tahu sebelum belakang sampai lah, Allah tak takdirkan dia jadi Perdana Menteri. Dan saya yakin sampai bila-bila pun dia tak kaya Perdana Menteri. Saya ingat 3-4 kali lah diumum. No, dia ada majoriti, dia ada sokongan. Sampai hari tak dapat dia buktikan. Bagi orang yang memperjuangkan Islam, kata Allah SWT, alaihim syuqah, mereka pasti akan menghadapi berbagai-bagai kesusahan, berbagai-bagai rintangan. Saya bukan nak ungkit cerita lama, cuma saya nak cerita bagaimana perjuangan dulu. Apa yang telah dihadapi oleh perjuangan Islam, pimpinan Islam kita dulu. Kita tahu bagaimana peristiwa Memali. Al-Syahid Ustaz Ibrahim Libya ditembak tanpa belas kasihan. Ada polis menyatakan bahawa kalau Ustaz Ibrahim Libya pada waktu itu yang telah ditembak bawa ke hospital, masih boleh diselamatkan. Tapi dia dibiarkan. Di bukit, di apa tu, Merbau, Lubuk Merbau, petugas PAS yang sedang pacak bendera ditentak di kepala, mati. Sampai hari ini kes tak dibicarakan. Tak tahu siapa tetap, tak dibuat. Pimpinan-pimpinan kita, ulama-ulama kita ditangkap dan dihumban ke dalam penjara di bawah akta ISA yang disalahgunakan. Ada banyak penderitaan yang dialami oleh orang-orang PAS, orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu Taala. Kita bukan nak ungkit, tapi kita nak cerita bagaimana orang PAS menderita sekian lama semata-mata hanya memperjuangkan agama Allah Subhanahu Taala. Alaihim syukur. Maka pasti akan menghadapi berbagai-bagai kesusahan, rintangan dan sebagainya. Dan hari ini apabila dekat dengan pilihan raya, saya yakin pihak musuh sedang mengatur gerakan demi gerakan untuk memburukkan khususnya pentadbiran PAS di negeri Kedah. Yang terbaru, bagaimana dikatakan viral, dikatakan konsert liar yang dilakukan ataupun yang dilaksanakan ataupun diizinkan oleh kerajaan negeri Kedah. Katanya berhadapan dengan Masjid Zahir. Diviralkan berkata, hakikat yang sebenarnya berlaku apa? Hakikat sebenarnya yang berlaku ialah pihak penganjur telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan negeri. Dan mereka mudah mengaku mereka melanggar peraturan tersebut. Dan mereka tak sangka bahawa anak muda ni dia boleh meloncat. Saya pun pelik macam mana dia boleh tak sangka. Dia panggil kumpulan-kumpulan yang entah apa-apa, entah main muzik yang rancak. Lepas tu, dia ingat anak muda di Kedah ni nak duduk berzikir. Pihak penganjur pun telah mengaku kesalahan. Dan insyaAllah tindakan akan dikenakan kepada pihak penganjur. Tapi orang salahkan keadaan ini. Ada beberapa lagi peristiwa yang insyaAllah saya yakin mereka sedang atok. Dan kita kena berhati-hati menghadapi fitnah yang akan dilontarkan oleh mereka. Dan juga saya nak mengatakan kepada tuan-tuan semua, kerajaan di Kedah hari ini bukan setakat sunat, bahkan wajib dipertahankan. Karena telah jelas kerajaan yang ada hari ini kerajaan yang ingin menegakkan, mendaulatkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala di bumi Kedah ini. Buktinya mana? Buktinya kerajaan Kedah telah mengharamkan premis penjualan judi di negeri Kedah.
dan juga telah mengawal seketat-ketatnya penjualan arak. Kalau kita nampak satu kedai di pasar yang majoriti orang Melayu jual arak, saya nak suruh tuan-tuan pergi Majlis Perbandaran Sungai Petani buat report, buat laporan. InsyaAllah Majlis Perbandaran akan main, kemudian akan rampas arak tersebut. Kalau syarat yang cukup ketat, saya di Abangan Haid, kami telah pas Abangan Haid di bawah UDM Abangan Haid, telah berjaya menutup agar apa ni, dua buah kedai yang jual arak. Kami report kepada Majlis Perbandaran. Alhamdulillah Majlis Perbandaran ambil tindakan. Kalau apa, kawasan itu kawasan majoriti orang Melayu. Mereka tak boleh buat macam dulu dah. Dulu barangkali mereka boleh rasuah dan sebagainya. Lah tak boleh dah. Kalau ada yang benda yang macam tu, segera buat laporan kepada Majlis Perbandaran. InsyaAllah akan ada tindakan yang akan diambil. Karena kita tak main-main. Setakat mana kuasa yang kita ada, kita akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala sedaya upaya kita. Sebab itu wajib, saya katakan wajib kita mempertahankan kerajaan PAS yang ada hari ini. Tengah orang tak setuju kita kerajaan PAS, kerajaan campuran, tak apalah, yang menjadi PAS. Sebut bila kerajaan PAS. Karena jelas cuba seraya upaya kuasa yang ada untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dikatakan tahun 2023, insya-Allah judi di Kedah ni tak ada lagi dah. Tapi Tuan Ibrahim tak percaya pada kita, dia lebih percaya pada Anthony Locke. Tentang boleh tengok dalam YouTube, TikTok dan sebagainya. Dia kata Anthony Locke lebih berani daripada ustaz-ustaz PAS. Saya tak. Pasal judi. Jadi saya kalau boleh nak jumpa juga Anda Ibrahim ni. Dan nak suruh Anda Ibrahim ni beritahu kepada Anthony Locke, tak payah duk sibuk pasal di Kedah, tapi tutup judi di Pulau Pinang. Berlambak judi di Pulau Pinang. Pergi tutup sana. Jangan duk kacau di Kedah. Di Kedah tutup dah. Nak kacau buat apa ni? Di Kedah tutup, Kelantan tutup, Terengganu tutup. Jadi kalau negeri lain nak tutup judi, tak ada jalan lain melainkan kena undi PAS. Dan kita di Kedah wajib mempertahankan keadaan yang ada ni. Kalau naik Pakatan Harapan semula agak-agak, judi ini nak haram tu kan tak ada balik. Kecap sendirilah. Naik Pakatan Harapan, hak mana kemungkaran yang dulu ni timbul balik lah. Lepas tu ingat, kawan kita hak pokok sedar ingat pasal buat konsert. Hak konsert tu lah, hak kata depan apa tu Majlis Zahir. Dia lupa zaman mereka perintah Kedah, waktu tu Mukhlis Mahathir masih lagi menjadi sebahagian daripada ahli Pakatan Harapan. Sepanjang Mukhlis Mahathir perintah Kedah, tak kurang daripada 10 konsert telah diadakan di seluruh negeri Kedah, yang sebahagiannya dirasmikan oleh beliau sendiri. Maka orang bantah-bantah. Tiba-tiba hari ini, ketika mana pengganjur yang melanggar syarat, apa viral macam-macam. Ini realiti yang berlaku pada hari ini. Dan kita kena bersedia sedia menghadapi fitnah yang sedang mereka rancang ini. Jangan kita biar, tuan-tuan. Saya pertama dah cakap banyak, kita beri peluang kepada Dr. Fakhruddin untuk cakap. Kita pun lama dah tak dengar beliau bercakap. Cuma saya nak katakan kepada tuan-tuan semua, pilihan raya boleh berlaku pada bila masa sahaja.
Boleh jadi tahun ni, boleh jadi tahun depan. Nah, jadi kalau orang tanya saya lebih cenderung pada tahun depan. Apa pun, bila pilihan raya akan berlaku, yang penting gerak kerja kita. Pastikan anak-anak kita, anak belakang kita, cucu belakang kita, kawan rapat kita, undi PAS. Terutamanya orang-orang muda. Kena beri kesedaran kepada mereka bahawa pentingnya pilihan raya PRU ke-15 ni. Macam Ustaz Ali sebut tadi, kalau Pakatan Harapan menang, mereka akan bahagikan, pecahkan kawasan parlimen. Dan sudah pastinya kawasan parlimen yang akan nak pecah tu ialah kawasan parlimen yang menyebelahi mereka. Dianggarkan kalau mereka menang pilihan raya ni, PRU ke-15 ni, dianggarkan Pakatan Harapan boleh pecah parlimen sekurang-kurangnya 30 kawasan parlimen. Ada kata 27, ada kata 30. Jadi 30 kan 27 satu angka yang cukup besar. Kalau kita menang, insya-Allah, kalau Perikatan Nasional menang, insya-Allah 3 negeri ni insya-Allah kita akan pecah kawasan parlimen. Kedah hari ada 15, mungkin jadi 30. Tu kunci kita belakang tu. Kelantan, Terengganu insya-Allah kita akan pecah kawasan parlimen. Nah, Bali mungkin jadi 2 ataupun 3. Bali tu besar tu, Bali Sri tu besar tu. Tapi kita kena bekerja bersungguh-sungguh menghadapi pilihan raya yang tak tahu kata bila, dengan usaha yang gigih. Berjaya ataupun tidak berjaya, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang urusan kita, yang Allah nak tanya urusan kita, kamu buat kerja ataupun tidak untuk memenangkan parti yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala di bumi Malaysia ini. Itu Allah akan tanya kita. Dan tak menang itu contoh lain. Dan insya-Allah, berdasarkan maklumat daripada pimpinan kita, sekiranya kita bekerja kuat, bersungguh-sungguh, insya-Allah kita akan mampu mempertahankan negeri Kedah ini dalam pilihan raya yang akan datang. Saya rasa cukup setakat tu. Pada kali ini, yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, segala kesilapan itu datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Abu Zakir Hasan Bahari BK Pasar Samaru atas ceramah telah disampaikan. Tuan-tuan, puan-puan, seperti mana yang Ustaz sebut tadi, perjuangan di Malaysia, perjuangan dakwah Islam ni dia panjang dan susah. Kalau zaman dahulu, tuan-tuan guru alim ulama mengasaskan pondok, sekolah-sekolah untuk menetap ataupun mengukuh, memantapkan akidah dan pegangan agama. Hari ini cabaran dan juga kesusahan ataupun kesukaran itu berbeza. Dan kita tahu cabaran hari ini dia berada kita tahu pada medan-medan politik. Kerana apa? Kerana kuasa politik dan pemerintahan ini sangat dominan dan sangat memberi kesan kepada kelangsungan agama. Seperti mana Ustaz ini sebut tadi juga, kalau kata kepimpinan tidak diberikan kepada orang Islam, orang Melayu, maka kita boleh tengok kesan dan akibat dia kepada generasi yang akan datang, anak cucu kita. Dan juga Ustaz juga sebut, Ustaz Abu Zakir sebut tadi, kawasan-kawasan yang majoriti Melayu dulu ni tidak dipecah, kita dah sempadan dengan adil, menyebabkan kawasan Melayu ni terlalu besar. Kita merobot ni pun besar, bukan kata sip baling yang besar. Kalau campur dengan undi 18 ni 130,000, tak silap Ustaz ni sebut lebih.
Geng culo ni pada larat culo. Nerak duduk tak habis-habis. Banyak. Sebab apa? Sebab sempadan tu dibuat dengan tidak adil. Akan datang, kalau kata kuasa tu dibagi kepada orang yang bukan Islam, terus terangnya di AP lah. Maka kita pasti dan yakinlah sempadan yang dibuat ni akan dibuat untuk memihak pada pihak mereka, bukan kepada orang Melayu Islam. Jadi benda ni akan jadi risiko besar kepada orang Melayu, orang Islam di bumi Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk seterusnya saya jemput penceramah yang terakhir, penceramah ketiga, Fadil Dr. Ahmad Fakhruddin bin Fakhrul Razi, Timbalan Pesuruh Jaya PAS Kedah, untuk menyampaikan ceramah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Pengurusi Majlis yang saya kasihi, lagi saya hormati Fadil yang berhormat Ustaz Hanif bin Ghazali selaku Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Dawai, juga merupakan Timbalan Ketua PAS Kawasan Merbuk. Fadil Ustaz Abu selaku penceramah pada malam ni. Seluruh pimpinan PAS kawasan yang turut hadir, tidak saya lupakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, khususnya kepada sahabat-sahabat yang berada di Kampung Giliat. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, saya pun bersetuju juga dengan ceramah yang kedua. Kenaan dengan ni macam-macam pakai teka bila nak pilihan raya. Dia kata pasal hujan turun lebat, boleh jadi pilihan raya pun cepat. Kemudian daripada tu kita pun lama tak dengar gajah naik bukit. Gajah pun naik bukit. Kita pun tak tahu apa maknanya. Tapi apa pun yang saya ingin kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian ialah tentang hadirnya ataupun datangnya pilihan raya itu tidak dapat tidak akan berlaku, dan tempoh itu, tempoh pembubaran memang dekatlah dengan kita. Kalau ikut perlembagaan persekutuan, pilihan raya umum boleh berlaku ataupun dia punya tarikh terkandah lah, kita kata bahasa mudahnya 5 tahun. Dan kalau ikutkan kita telah hampir tahun yang kelima. Dan pilihan raya sebelum ini ada pengalaman waktu Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri. Dia membubarkan parlimen selepas daripada pembentangan bajet. Jadi ada orang mengatakan bahawa bajet yang dibentangkan kemarin ini adalah bajet bajet gula-gula, dan bajet itu, pembentangan bajet itu tak lain dan tak tumpah seumpama sebagaimana bajet yang dibentang waktu zaman Tun Mahathir jika berlakunya pembubaran parlimen. Apapun tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, saya ingin menegaskan di sini bahawa PAS, Parti Islam Malaysia PAS,
konsisten, selalu duk habaq bagi tahu kepada orang ramai bahawa politik, masuk pilihan raya politik pada kali ini mesti kena adanya penyatuan umat. Ini adalah pendirian yang tak berubah. Pendirian ini sebenarnya sama dengan apa yang dituntut oleh agama kita, agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kita pun boleh hafal dah. Ayat yang berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Jadi ayat ini ayat yang kita baca. Ayat ini ayat yang kita beriman. Dan nak tahu tahap keimanan terimanya kita pada ayat tersebut ialah pelaksanaannya. Sebab itu pas bila kita sering habaq kepada rakan-rakan kita, sama ada rakan-rakan kita daripada PAS sendiri, kadang-kadang PAS kita, ahli kita sendiri pun dia ada wai-wai lagi. Boleh kawan tak? Tak boleh kawan dengan tu. Nak kawan tak ada dengan satu. Dia sendiri pun wai-wai. Tambahlah kawan kita daripada parti UMNO. Begitu juga dengan Parti Bersatu. Masing-masing pakat was-was. Sedangkan apa yang kita was-waskan itu adalah seruan yang terbit daripada kalamullah. Ayat daripada kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, bila kita nak menghadapi pilihan raya, strategi ataupun cara yang paling kuat untuk menewaskan Pakatan Harapan adalah melalui penggabungan ketiga-tiga parti. Dialah memang akan adalah kau ni dapat tanding-tanding, kau ni tak dapat tanding-tanding. Itu ikut pencaturan. Pencaturan itu biarlah kita letak pada orang yang lebih atas pada kita yang tahu tentang maklumat-maklumat tak mana kita boleh bertanding, di mana kekuatan kita, hak mana kita rasa kita lepas kat kawan kita lepas kat kawan kita. Hak mana kita rasa kawan kita tak mampu, kita pergi duduk tentu. Ini kefahaman yang mesti ada pada setiap ahli. Alhamdulillah ahli PAS kita ada. Kita ada fahaman yang macam tu. Dan kita harapkan kepada kawan-kawan kita daripada ahli, daripada Parti UMNO dan Bersatu, supaya perlu ada kefahaman yang macam ini. Kita bukan hanya sekadar memikirkan kuasa semata-mata. Kalau fikir kuasa, kalau fikir hanya kuasa saja, maka dia akan sebut, aku ni ketua bahagian, aku nak tanding kau nak. Aku timbalan ketua bahagian, aku dah melabur banyak mana dah, aku nak tanding kau nak. Ini bagi mereka yang pada fikiran mereka hanya mementingkan kuasa, nak bertanding semata-mata. Sedangkan Nabi kita dah tunjuk dah kepada kita. Hari ini hari Maulud Nabi. Serata dunia kita sambut. Ada yang berlarak, ada yang buat pertandingan ni, macam-macam nak menghidupkan suasana, memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh yang Nabi kita bawa kepada kita, yang kita boleh baca dalam sirah, ialah bagaimana orang-orang pembesar-pembesar kaum musyrikin pergi jumpa Nabi kita. Waktu mula-mula Nabi menyampaikan dakwah, semua agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kumpulan ni tak tahan mendengar tentang Nabi yang menyampaikan agama Islam, menyebarkan agama Islam, kemudian kuih hari kuih bertambah, kuih hari kuih ramai ikut dia. Maka mereka pun pergi berjumpa dengan Nabi kita SAW, termasuklah Abu Jahal, Walid bin Mughirah dan ramai lagi pergi jumpa. Jumpa bapa nakal Nabi, Abu Talib. Minta supaya disampaikan hasrat mereka kepada Nabi kita. Kalau nak jadi raja, kami nanti dia jadi raja. Kalau dia nak duit yang banyak, kami bagi kat dia duit yang banyak. Kalau dia nak
perempuan-perempuan yang segak-segak, tunjuk saja hak mana satu kami bagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, lalu Abu Talib pergi jumpa Nabi kita SAW, habaq hasrat pembesar-pembesar Quraisy musyrikin. Lalu Nabi pun sebut, kiranya diletakkan matahari di kananku, bulan di kiriku, untuk aku meninggalkan kerja ini, tidak aku tinggalkan hatta hingga aku mati kerana. Ini ketegasan Nabi kita Muhammad SAW yang menunjukkan kepada kita, baik kuasa ke, baik kemewahan ke, apa ke, letak sebelah dulu. Yang pentingnya ialah menyambut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak yang ini yang kita nak habaq kepada semua orang. Kita bukan hanya memikirkan kuasa untuk nak takbir semata-mata, tetapi kita nak sambut apa yang Allah Ta'ala suruh kepada kita. Apabila Allah Ta'ala suruh kita supaya bersatu padu, maka bersatu padulah kita. Barulah kita memperolehi kekuatan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya sekalian, kita perlu sedar bahawa musuh politik orang Melayu, orang Islam hari ini, cuba untuk memecahkan kesatuan kita. Alhamdulillah, PAS pada tahun sebelumnya ini berjaya mewujudkan satu pemufakatan, dipanggil mufakat nasional. PAS dengan UMNO yang dulu berkelahi lama dah. Dan sebelum daripada wujudnya mufakat nasional, berlaku pilihan raya kecil. Dan pilihan raya kecil itu memperlihatkan bagaimana PH mudahnya mengalahkan kita apabila berlaku 3 penjuru. Selepas daripada tubuhnya mufakat nasional, berlaku pilihan raya kecil sebanyak 7 kali pilihan raya kecil. Dan pada waktu itu PAS, kita tak berkira langsung dengan kawan kita UMNO, kita pergi tolong mereka. Di Johor kita pun pergi, di Negeri Sembilan kita pun pergi, Taman Habaq di Slim River kita pun pergi. PAS tak pernah minta pun nak bertanding. Kawan kita UMNO bertanding, kita tolong mereka. Semua menang. Ini adalah kesan daripada kita muafakat, tak berlaku 3 penjuru. Justru itu tuan-tuan yang saya kasih sekalian, bila ada pandangan, keputusan, saya tak pastilah sama ada keputusan ataupun bagaimana, bila ada pandangan untuk bergerak solo kawan kita daripada UMNO ni, kalau PAS, kita terimalah macam mana pun. Tetapi yang pentingnya ialah sebelum berlakunya pilihan raya ni, kena adalah tolak ansur supaya tidak berlaku pertumbungan 3 penjuru. Kalau berlaku pertumbungan 3 penjuru, ni timbalan ketua UMNO merobok ni, hak duk cakap hebat ni. Kalau berlaku 3 penjuru, awal-awal lagi boleh angkat bungkus. Saya tengok dia punya kenyataan-kenyataan dia. Saya pun tak pasti dia ada study ke ataupun tak study ataupun cakap pakai sedap mulutnya berkenaan dengan parlimen merobok ni. Saya tahulah. Saya tu timbalan jadi ketua PAS kawasan merobok. Kedudukan dia bagaimana? Peratus dia macam mana? Bukan Melayu dia banyak mana? Melayunya banyak mana? Di Tanjung Dawai apa dia? Di Bukit Selamba macam mana? Kalau berlaku 3 penjuru, yang menangnya ialah macam tu adalah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, PAS mengambil pendirian. Hatta kemarin pun mesyuarat PAS pusat. Saya kemarin kesempatan juga, pi juga, tapi mesyuarat Lajnah Pendidikan PAS pusat. Bila tengok balik press statement daripada Tuan Guru Presiden, beliau masih lagi seolah membuka ruang untuk perbincangan. Di sana kalau tuan-tuan sempat baca press statement, ada perkataan anjal. Maksudnya ada tolak, ada tarik, ada senang nak ewan kono, kita kata berilah. Bahasa kita ni, kono ke mana pun tak apa.
Ada yang tempat turun kita kena turun, ada tempat naik kita kena naik anjal. Anjal perbincangan antara PAS, UMNO dan Bersatu. Tujuannya ialah biarlah pertembungan pilihan raya kali ini 1 lawan 1. Kemudian daripada ni pilihan raya 16 kan, 17 kan, 18 nak jadi macam mana, biar pergi dulu. Yang 15 ni yang paling penting, yang paling penting. Di mana yang Fadil Ustaz Hanif sebut tadi, negeri kita, Kedah ni, Kelantan, Terengganu dah lama tak ada persepadanan semula. Sekiranya pihak PH mendapat 2/3 menang besar dalam pilihan raya umum yang akan datang ni, tidak mustahil akan berlaku semula persepadanan. Yang ni yang kita bimbang, yang turun duk pergi habak ke orang kampung ni. Supaya tidak berlaku pertembungan sesama kita. Tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, saya, pengalaman saya dan saya duk perhati tanya banyak tempat. Di kampung-kampung ni, alhamdulillah, boleh. Tidak ada masalah. Saya pagi tadi pergi sembahyang di salah sebuah masjid di dalam Dun Kalang Kunduk Parlimen Kuala Kedah. Masjid yang terkuasa itu kira habis ke semua ni, kira bendera biru lah. Kawan kita daripada UMNO. Alhamdulillah boleh terima. Jumpa, baik, salam, sembah dan sebagainya. Tidak ada masalah. Hatta saya tanya kepada mereka, macam mana pilihan raya kali ini? Pilihan kali ini kita kena macam adik-beradik. Saya kata alhamdulillah gitu. Kita mendapat gambaran bahawa di kampung kita ni tidak ada masalah. Boleh duduk sekali dah cemuih dah kali. 60 tahun. Cemuih dah kali. Tanya pula, ini hari siapa mati? Nak pergi semayang dengan tu tanya. Siapa jadi imam? Siapa baca khutbah? Benda tu, benda hak persoal 10-15 tahun yang lepas ni, dah tak ada dah. Kita boleh duduk sekali lah. Janganlah sampai kerana tamak untuk nak posisikan diri di satu tempat hingga akhirnya kita bertembung semula. Tuan-tuan dan puan yang saya kasih, inilah pendirian yang pas bawah. Dan kalau kita terjemahkan tentang bagaimana kerajaan yang ada pada hari ini, kerajaan negeri, kerajaan campuran. Tadi Ustaz Anik pun dah sebut, dalam kerajaan campuran ni semua perkara ada. UMNO ada. UMNO ada 1 kursi dalam Exco. Kemudian PAS ada 5 termasuk menteri besar. Dan bakinya Parti Bersatu. Duduk sekali. Begitu juga di peringkat nasional. Yang jadi Perdana Menterinya ialah daripada UMNO. Yang menyokong jalan ni ialah Parti PN. PAS sekarang ni bersama dengan Perikatan Nasional. Barisan Nasional ni ada UMNO, ada MCA, ada MIC. Kemudian yang membentuk kerajaan lagi ni ialah Parti Sabah. Parti daripada negeri Sabah. Parti daripada negeri Sarawak. Bentuk kerajaan. Jadi kerajaan peringkat nasional hari ini yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri daripada UMNO, yang menyokongnya ialah PN. Termasuklah PAS. 17 ahli parlimen PAS bagi sokongan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai Perdana Menteri. Jadi tak timbullah apa yang disebut oleh pihak-pihak tertentu dalam Parti UMNO, sebut kata tak absah kerajaan yang ada pada hari ini, kerana 12 menteri kabinet telah pun menghantar warta kepada Tuanku Tuan Agong, mohon agar tidak dibubarkan parlimen dalam masa terdekat, memandangkan jangkaan-jangkaan tentang peralihan monsun. Pihak-pihak tertentu ni dia bangkitkan, dia kata ini adalah salah satu daripada dipanggil terjemahan pada tidak memberikan sokongan pada Perdana Menteri. Bukan macam tu.
Bab memberi sokongan ni benda yang lain. Bab tentang kabinet ni benda yang lain. Beza. Macam kita cangkui. Cangkui korek lubang. Buat liang. Cangkui makna lain. Gembok makna lain. Orang tak nak kata, pergi gembok tanah buat liang lahat. Orang tak nak kata. Orang kata pergi cangkui, buat lubang liang lahat. Walaupun benda tu sama. Ada alat cangkui, ada hubungan dengan tanah, ada bentuk korek. Gembok pun sobat tu, tetapi tindakan dia berbeza. Tujuan dia berbeza. Begitu juga dengan tentang hal memberikan sokongan kepada Perdana Menteri sebagai Perdana Menteri, benda lain. Tentang mesyuarat kabinet hantar surat kepada Yang Tua Agung, perkara lain. Tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian. Jadi oleh demikian, bila kerajaan negeri pun merupakan kerajaan campuran, kerajaan di persekutuan pun juga merupakan kerajaan campuran, memberi makna bahawa sebenarnya boleh pun bercampur untuk nak tubuh kerajaan yang stabil. Kalau kita masih lagi, orang Melayu kita masih lagi saling bertengkar, saling berkelahi. Allah Ta'ala bersebut, wala tanaza'u fatafshalu wa tazhabari hukum. Jangan kamu sekali-kali berbalah. Jika berlaku juga perbalahan, maka kamu akan menjadi lemah. Dan semangat kamu akan hilang. Allah Ta'ala dah sama dah. Allah Ta'ala dah sebut dah. Sebab itu tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, bezanya PAH dengan parti-parti lain, parti politik lain ni, kita jadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai panduan kita. Kita berpolitik. Sebab itu kita ajak orang. Walaupun orang tuduh PAH ini macam-macam. Orang kata min banyak kolam. Kita kata min banyak kolam, tak apa? Lagi bagus. Banyak tempat. Kita nak mengai pun kita mengai banyak kolam, tak apa? Daripada mengai satu kolam tak ada ikan. Baik kita mengai banyak kolam, ada banyak ikan. Atas perpaduan ummah ini, kita tak kira apa saja orang tuhmah, kita biarkan, kita pedulikan. Yang pentingnya ialah bagaimana kita nak menyatukan umat Islam ini, supaya dengan kesatuan ini akan terpelihara dan terjaga politik Melayu Islam kita. Tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, PAH juga Tuan Presiden telah pun mengeluarkan pendirian bahawa musuh pilihan raya kita adalah PH. Jadi kita pun dalam kenyataan ataupun press statement daripada pihak UMNO yang bagi kata dua. Kalau anak-anak kami tinggal di Panu, anak-anak di Panu tinggal kami. Maksudnya antara UMNO dengan satu. Tapi PAH masih lagi tetap nak kawan dengan dua-dua, nak ajak dua-dua ni. Jangan siapa tinggal siapa. Kita duduk sekali semua. Kalau musuh kita ialah PH. Musuh kita ialah Pakatan Harapan. Musuh kita dalam pilihan raya adalah Pakatan Harapan. Tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, 2-3 hari lepas ada seorang pencen cikgu. Dia main ke pejabat. Dia kata, Ustaz, saya kira bila ahli-ahli UMNO dengan PAH duduk sekali ni, saya cukup seronok. Saya cukup suka. Saya tanya, abang ni kerja apa? Saya pencen cikgu. Abang parti apa? Saya tak ada mana-mana parti. Dia mai ke pejabat tu pasal nak tanya borang air bakit tu. Borang bantuan masuk universiti. Dia kata, Ustaz, yang saya terasa tak mau sangat PH jadi kerajaan ni, pasal ada satu ketika pihak Kementerian Pendidikan dia telah mengedarkan, kalau tuan-tuan pasal, mengedarkan komik ke semua sekolah-sekolah. Yang di dalam komik itu kandungannya ialah kartun-kartun seolah-olah mengiktiraf komunis sebagai salah satu pihak yang memperjuangkan kemerdekaan negara. Kalau tuan-tuan pasal, tu pun komik tu dah sampai dah ke sekolah-sekolah.
Bukan baru duduk picit, tak. Baru dah sampai dah di sekolah, nak edak kepada budak-budak sekolah ya. Tapi oleh kerana maklumat tu sampai dan kita bercakap benda tu, akhirnya buku-buku tersebut dimusnahkan. Ada cara mereka lah. Ada yang tak tahulah saya difahamkan, depa simpan balik, depa hantar balik, ada yang kata bakat dan sebagainya. Wallahualam. Tetapi Cikgu Pencen tu beritahu, kalaulah kita tak bangkit cakap tentang unsur-unsur pengiktirafan komunis dalam kemerdekaan negara melalui komik tu, maka habis anak-anak kita percaya kenaan demikian. Sedangkan pak nakal kita biasa jadi tentera contohnya. Pak kita askar lawan komunis. Lawan habis-habisan. Pasal nak mempertahankan negara dan tanah air. Tiba-tiba komunis ini diangkat sebagai perwira negara. Betul apa yang saya sekalian? Yang tulis prakata apa semua ni, menteri daripada DAP. Dia tak boleh nak nafi benda tu, benda ada. Apa yang mereka buat lagi? Yang kalut jadi keadaan ni kalau apa? Kalut buat balik Abu Cimping main ke tempat kita. Jadi kalau kita tak boleh fikir lagi benda-benda yang macam tu, maka yang ruginya bukan awalnya kita. Ruginya kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan yang saya sekalian, dengan masa yang terbatas ni, kita kena fikirlah orang Melayu terutamanya. Kawan-kawan saya yang duduk di kampung Hiliak ni. Ramai yang ikhlas. Kita duduk dalam parti ni ikhlas nak bagi perkhidmatan kepada rakyat. Baik yang PAN bersama, baik yang UMNO bersama, ikhlas. Bekerja. Di tempat saya, JPKK, UMNO, mereka tak jemu-jemu main ke pejabat. Main habak benda ni. Kita pun turun pergi jumpa mereka. Program-program. Saya dipahamkan kalau di Kota Stark ni, JPKK disediakan satu JPKK 2,000 peruntukan untuk buat program-program. Nak buat program, satu program, boleh pergi di pejabat daerah, minta buat satu kertas saja, nak buat program apa, ada peruntukan 2,000, mohon. Mereka main. Baik UMNO pun main ke pejabat, baik Hak Bersatu pun main pejabat. Buat program. Bila buat program, panggil kita pula pergi. Ni yang ikhlas. Ikhlas bekerja. Tak kira siapa pun. Baik daripada UMNO pun ada yang ikhlas bekerja. Bukan kata tak ada. Bekerja bersungguh-sungguh untuk rakyatnya. Bagus. Baik. Cuma yang kita kena bijak. Jadi saya nak sebutlah tambahan pula malam ni cakap di Kampung Hiliak. Kampung Hiliak ni kira hebatlah. Hebatlah. Dia punya hubungan dia, kalau kata kebai pun UMNO tangi lah. Saya biasa duduk di sini, saya tahulah. Tetapi Alhamdulillah, sekiranya kita dapat memahami hasrat, pas duduk bersama dengan PN, kita nak ada UMNO duduk sekali dengan kita untuk pilihan raya umum yang akan datang ni, insya-Allah semua penganalisis politik telah pun memberikan pandangan mereka. Adanya ketiga-tiga parti ni duduk sekali, maka 2/3 majoriti parlimen adalah milik kita, insya-Allah. Tuan-tuan mau tak itu? Kata lena lah. Dia lepas dah COVID ni, dia akan boleh lebih daripada pukul 11 lah. Nah, kita pekat dulu biasa duduk di rumah 2 tahun, tak keluar rumah. Dia pukul 11 tuku ya, mulalah gejeh mata ni, ngantuk. Jadi insya-Allah saya ajaklah semua rakan-rakan, tak kiralah daripada parti Melayu terutamanya, apa kita UMNO, saya pun sebut kita ni marah-marah juga kat kawan-kawan kita UMNO, tapi jagalah. Janganlah tajam macam dulu. Baik-baik insya-Allah. Sekiranya kita berbaik pada orang akan berbuat baik pada kita. Kalau ada salah silap yang mereka telah buat kepada kita dulu ni, maka kita maafkan antara satu sama lain.
Tak boleh kira dengan ni. Dulu ni anak aku ngaji sini, ngajak sini elok-elok, dia hantar tu sampai Sabah, Sarawak. Kita lupakanlah pasal anak tu pun mengajak tempat kita dah. Hak mana dia datang ke sini lah. Jadi kita lupakan perkara-perkara yang lalu. Apa yang penting ialah pilihan raya kali ni. Pilihan raya kali ni. Anak-anak kita yang umur 18 tahun ke atas, bila nak turun mengundi, habaq kat mereka. Mengundi jangan mengundi PH. Mengundi kita ni. Baik PN ke ataupun mana-mana yang bersama-sama dengan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, walaupun nampak PAS ni tak tahu. Orang kata PAS ni tak tahu nak pergi ke mana. Saya lah kata PAS ni tahu. Kita nak pergi ke mana kita tahu. Tahu apa? Kita nak hubungkan silaturahim semua antara UMNO dan Bersatu. Mudah-mudahan inilah menjadi senjata kepada kita untuk kita nak mempertahankan tanah air kita. Begitu juga untuk mengangkat dan memantapkan siasat Melayu Islam kita di dalam tanah air ini. Ini tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, saya ingat itu saja daripada saya. Sebagaimana apa yang disuruh oleh Yang Berhormat Ustaz Hanif tadi ini, pertahankan negeri kita, kerjalah bersungguh-sungguh pertahankan negeri kita ni, negeri yang dipimpin oleh PN yang diketuai oleh PAS. Begitu juga di peringkat nasional. Sekiranya apa-apa berlaku dan kita menerima saja apa saja pendirian dan penetapan daripada parti PAS, pimpinan parti PAS, begitu juga dengan PN, kita usahakan sebaik-baiknya, dan seandainya ada penggabungan ketiga-tiga parti ini, maka ia menjadi lebih baik kepada kita, insya-Allah. Jadi saya ingat itu saja daripada saya mohon ampun dan maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Dr. Ahmad Fakhruddin bin Fakhrul Razi, Timbalan Seluruh Jaya PAS Kedah. Dan saya kira ucapan Dr. Fakhruddin tadi itu kita kata sebagai penggulungan yang cantik lah. Kalau tadi Ustaz Hanif sebut pencapaian dan juga rekod baik dari Kedah, kerajaan yang ada hari ini, Ustaz Abu Zakir sebut permainan di tengah yang akan dimainkan oleh musuh dan sedang dimainkan oleh musuh, dan Dr. Fakhruddin bawa isu supaya kita kembali kepada perpaduan dan juga muafakat yang pernah kita meterai dan kita buat dulu, supaya kesinambungan ketuanan dan kepimpinan Raja Negara Malaysia ini berada pada tangan orang Islam dan juga orang lain. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan berakhir di sini. Dan seperti mana yang disebut oleh penceramah ketiga Dr. Fakhruddin tadi, mesej kita sampai kepada anak cucu, jiran kita, kawan-kawan semua, pangkah PAS dan juga pangkah blok yang berada bersama PAS, supaya kita kesejahteraan kita dapat diteruskan. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.